Itu zaman yang sebut hebat, zaman Nabi. Sahabat tak semayang di rumah, semayang di masjid, semayang berjamaah. Kecuali orang munafik je yang tak hadir, yang tak mari. Kalau kalkulit hari ni, nak hitung hari ni, nak kira hari ni, cuba bayangkan. Tu yang kata pengorbanan yang utama kita, yang kita nak ambil banyak sebenarnya selepas daripada Hari Raya Korban. Kan semata-mata daging yang kita duk berebut, ekor hilang, kepala hilang, lidah, lembu hilang, duk semua nak sapu, nak buat sup kepala lah, itu ini apa semua. Dah jelas dah Allah beritahu di dalam suratul Hajj ayat 37, khutbah raya Aidul Adha Perak yang lepas. Dah sebut dah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jangan kamu harapkan darah dan daging pada hari sembelihan kurban itu sampai kepada Allah, akan tetapi sampai pada kami, kata Allah, adalah hanya takwa. Kalau itu yang asasnya kita lakukan, bukan kata hanya ibadah korban, semua amal dan ibadah asasnya adalah takwa, maka diterimalah ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita melihat, menyingkap kembali korban yang dipersembahkan oleh dua orang insan anak kepada Nabi Adam AS, Habil dan Qabil. Akhirnya korban yang dipersembahkan oleh Habil diterima oleh Allah kerana bertakwa. Korban yang paling baik, kambing yang dilaksanakan korban itu yang paling berkualiti. Itulah kesinambungan sampai hari ini, yang kalau kita benar-benar asasnya takwa, roh korban itu insya-Allah melekat sampai bila-bila, tuan-tuan. Tapi kalau bukan kerana Allah, bukan dasarnya takwa tadi, kita takut dia rapuh, dia akan patah dan tersungkur, dan kita nampak, kita takut tak sampai ataupun tak sempat untuk bangun balik, dan kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala amalan yang kalau baiknya itu adalah dengan pahala yang banyak yang kita dapat daripada kehidupan kita. Inilah sikit sebanyak kita mengambil sikit pengajaran ibadat korban yang kita dah buat beberapa hari yang lalu dan yang lepas. Tuan-tuan sekalian, kita menyambung pengajian kitab La Tahzan, dan kita masih lagi membicarakan pada perkara yang ketiga. Jangan bersedih, hari ini milik anda. Ini sekarang, hari ini kita punya. Yang kita sedang berada di masjid ni, yang inilah yang kita punya, masa yang ada pada kita. Sambung lagi apa kata tuan kita pada perenggan yang keempat. Maka dimaksudkan juga hari ini milik kita, pusatkanlah seluruh perhatian dan kreativiti anda untuk satu hari ini sahaja. Tuan kita pesan pada kita, pusatkan fokus hari hidup kita yang sekarang, yang sedang berada inilah, dan pada hari inilah kita mesti bertekad untuk mempersembahkan kualiti solat yang paling khusyuk, membaca dan memahami Al-Quran secara mendalam, merenungi kehidupan dunia dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesihatan jiwa dan raga, serta memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang disebut, yang dikatakan oleh tuan kitab. Maknanya hari yang kita sedang berada ni, inilah malam ni lah, yang kalau kita katakan pada malamnya, tadi siang. Yang pertama sekali kata tuan kitab, apa yang disebut, iaitu mempersembahkan kualiti solat. Nak cerita sikit tentang solat. Solat ni
adalah soal yang pertama besok di akhirat. Soalan yang akan ditanya oleh Allah di akhirat besok adalah tentang solat. Dan Nabi sebut as-salatu imaduddin. Semayang ni tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang semayang maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan semayang maka dia meruntuhkan agama. Sekaligus dia runtuhkan agama, tuan. Itu yang paling penting semayang ni. Sebab dia hari-hari bukan sekali sehari, 5 kali sehari. Zakat setahun sekali, puasa setahun sekali, haji semua hidup sekali. Tapi semayang setiap-tiap hari, bukan sekali, 5 kali sehari. Itu kata paling penting. Sebab itu tuan kita meletakkan, mempersembahkan maksud pelaksanaan ibadat solat tu yang paling berkualiti. Dalam surah Al-Mu'minun pun Allah sebut dah, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya bagi orang yang beriman. Ciri pertama orang yang beriman berjaya, kata Allah, adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang yang mendirikan solat dan mereka itu pula khashi'un, khusyuk bila mana mereka mendirikan solat. Apa dia khusyuk? Alladzina ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, iaitu orang yang khusyuk adalah orang yang zanni, yang yakin bahawa wa innahum ilaihi raji'un, wa annahum ilaihi raji'un, yakni mereka yakin bahawa mereka akan balik ataupun kembali kepada Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, hati mereka yakin bahawa mereka akan kembali kepada Allah. Artinya mereka sentiasa merasai takut kalau sekiranya mereka pulang ke rahmatullah, kembali balik kepada Allah, menghadap Allah, ke hadrat Allah, dalam keadaan melakukan banyak dosa maksiat, banyak melakukan perkara-perkara khata', iaitu perkara yang salah, batil. Itu yang disebut maksud khusyuk. Maka sembahyang yang kualiti sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji dalam kitab tasawuf, maka sembahyang yang khusyuk sahaja yang Allah terima. Imam Ghazali dan sebagainya. Sebab kalau tak khusyuk, sembahyang itu lepas dari sudut fiqh, dia ada 13 rukun. Tapi bila mana tengok pada hatinya, mereka tidak ada khusyuk tadi. Dia tidak ada alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang tu mereka tak ada. Tu yang kata macam seumpama kereta yang tak ada enjin. Kereta cantik tapi tak ada enjin, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak jalan. Roh sembahyang adalah khusyuk. Jasad ada tapi tak ada roh, habis mati ya. Begitulah sembahyang. Kalau tak ada khusyuk, maka tidak ada roh solat. Kerana itu kita dah 60 tahun umur, 50 tahun umur, bagaimana kita bawa sembahyang kita nanti bila mati, yang mana Allah akan nilai sembahyang kita sembahyang yang betul-betul khusyuk, yang sebenar-benar. Seorang sahabat Nabi, Zubair Al-Awwam, dia menikah dengan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Asma binti Abi Bakar. Aisyah, Rasulullah kahwin, Asma, Zubair Al-Awwam menikah dengannya. Zubair Al-Awwam di antara 10 sahabat yang dijanji syurga tanpa hisab, tanpa azab. Anak kepada Zubair Al-Awwam yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awwam. Abdullah ni Ibnu Zubair Al-Awwam di antara orang yang khusyuk solat dia, diriwayatkan bila disujud ni burung datang dan berada tempat sujud dia. Yang kedua, sujudnya lama. Jadi bila dia tak bangun daripada sujud, burung tu tetap berada di sisi Abdullah bin Zubair tadi. Sehinggalah bangkit Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, barulah burung tu terbang. Nak menceritakan betapa hebatnya Ibnu Zubair di dalam sembahyangnya yang hebat, khusyuk. Masya Allah.
kita tak capai tahap tu tuan-tuan. Sudah tentulah sembahyang yang paling berkualiti adalah Rasulullah. Yang kedua ialah sahabat-sahabat. Yang ketiga tabi'in. Yang keempat tabi'in. Kita semayang tahun 1444 Hijri. Sudah 1444 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Macam mana kita punya kualiti semayang tuan? Sudah tentulah jauh. Tak samalah dengan cara semayang sahabat Nabi. Tak samalah semayang, cara semayang golongan tabi'in, ulama'-ulama'nya, fuqaha'nya. Dan begitu juga tabi'in. Kita dah 1444 tahun yang Nabi tinggalkan kita. Jauh nak khusyuk solat sebagaimana zaman sahabat tabi'in dan tabi'in. Kerana itu nak cari betul-betul yang semayang khusyuk pada hari ini ni payah sangat, teramat susah dan payah. Sehingga kajian pun kalau kita lihat, tuan boleh cari dalam internet Google, daripada beberapa agensi, lebih daripada 3 agensi, 85% umat Islam yang berumur akil baligh sehingga umur 60 tahun mereka tak semayang 5 waktu sehari semalam. 85%. Nak cari yang semayang khusyuk, agak-agak berapa orang yang kita boleh dapat. Yang tak semayang 5 waktu sehari semalam 85%. Punya ramai yang tak solat 5 waktu. Jauh sekali lah nak cerita pasal khusyuk, nak mengaji bab solat. Kitab Munyatul Salli umpamanya Syekh Daqfat ni banyak mengkisahkan bagaimana tertib, tata cara, kaifiat mayang yang terbaik yang kita nak laksanakan. Hak yang belajar bab solat pun tak ramai. Hak yang tak semayang 5 waktu sehari semalam cukup banyak hari ini, 85%. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab ni tadi disebut jangan kamu bersedih. Maksudnya apapun dugaan, ujian, kesedihan, duka cita, kekecewaan kita ni, kita kena refer balik kepada perkara solat. Sebab solat tu penenang jiwa, penenang hati. Soalan yang pertama besok adalah solat. Baik, sekiranya solat itu banyak lompong, kecacatan dan kelemahan, Allah tengok adakah dia buat satu perkara yang boleh menampung kecacatan yang ada pada solat fardu. Kalau tidak ni, Allah kata lempar balik malaikat semayang dia, aku tak nak terima. Kalau sekiranya semayang kita dilempar oleh Allah, ibadat lain pun Allah tak tengok tuan. Sebab ibadat solat ni adalah ibadat yang pertama sekali Allah akan ukur nilai, akan periksa, cek tengok macam mana. Puasanya, zakat yang lain semua kemudian, semayang dulu. Tu yang kata semayang tu as-salatu miftahul jannah. Semayang tu nak kunci nak buka syurga. Bainal mu'min wal kafir tarakus salah. Beza di antara orang yang beriman dan kafir, mereka bila meninggalkan semayang. Banyak ni hadis-hadis berkait dengan solat. Solat tu akan bercakap esok di hadapan Allah. Maksudnya kualiti, bagaimana kita mendirikan solat. Lepas tu disebut aqimus solah, tuqimus solah. Maksud dirikan solat tu, kita bina semayang. Maka dia ada hubung kait yang cukup rapat dengan rasa duka cita, kesedihan yang melanda. Sekiranya solat ni kita betul-betul mengambil suatu kepentingan dan keutamaan, insya-Allah ya, dia akan meredakan kebimbangan, rasa duka cita, kesedihan seseorang. Tapi kalau solatnya dalam keadaan yang compang-camping tadi, maka dia menjadi satu masalah pada diri seorang hamba. Dan begitu juga membaca dan memahami Al-Quran secara mendalam. Macam mana kita dengan Quran? Temuduga tauliah kemarin depan Datuk Mufti Terengganu, kemudian Pesuruhjaya Jabatan Agama Islam Terengganu, dia tak sebut pengarah Jabatan Agama, dia sebut Pesuruhjaya. Ada berapa orang semalam panel? 5 orang panel menemuduga
Alhamdulillah, soalan-soalan tu bolehlah jawablah mana yang kita boleh jawab. Antara yang awal Datuk Mufti minta Ustaz baca surah Al-Fatihah. Dan disuruh kita baca surah Fatihah Quran ni. Dia tanyalah mula-mula, dia kata, Ustaz, bila Ustaz kuliah ke ceramah, lepas tu ada tak Ustaz jadi imam? Kadang orang tolak kita jadi imam, dia pun nak ambil berkat lah, dia pun kata, kemudian dia pun rasa segan lah, biarlah Ustaz jadi imam. Dan ada masjid memang dah dia ada imam dia sendiri kan. Sebenarnya elok dah imam yang dah dilantik, imam tempatan kan. Ustaz ni kadang dah jenuh dekat sejam di kuliah tuan, penat lelah, mengah kan, suruh jadi imam pula, Allah, jadi lagi mengah Ustaz tu. Tu nak cerita dia bukan dia tak nak jadi imam. Dia minta imam yang dah ada, sedia ada tu, eloklah imam tu ke depan. Tapi sajalah Tok Mufti kata gitulah. Saya pun kata kadang-kadang ada juga diminta oleh pihak masjid jadi imam. Okey Ustaz, baca Fatihah, nak dengar? Baca lah. Baca, alhamdulillah, makna selesai lah. Tak adalah dia nak komen apa benda yang tak betul ke apa kan. Nampak dia angguk tu, kira kita pun alhamdulillah, syukurlah, tak ada apa masalah lah kot. Jadi Quran maksud dia nak menjadi ukuran seseorang itu juga, bukan takat solat. Sebab Allah dah beritahu dah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalaulah mereka ragu-ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan ni, Quran ni, wahai Muhammad, maka Allah cabar, fa'tu bi surah, suruh mereka buat satu ayat sebagaimana ayat yang ada dalam Quran. Pendek pun jadilah. Macam dalam Quran dia ada Taha, Yasin, apa lagi, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Tasim, dan yang lain lah, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim dan sebagainya. Walah, fa'tu bisurah min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggil orang-orang yang hebat, pembantu-pembantu yang mahir dalam sastra Arab, dalam lughah bahasa Arab, nak menyatakan kebenaran. Maka Allah kata, fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, pasti mereka tak boleh buat. Dan Allah ulang kali kedua, dan pasti mereka tak akan boleh buat ayat macam mana yang ada di dalam Quran. Bila Allah sebut macam tu tuan-tuan, tiba-tiba kita hari ni seolah macam mereka tak yakin, ragu-ragu dengan Quran. Ni yang kita takut ni, iaitu golongan musyrikin. Takkan kita nak sama dengan golongan musyrikin? Mereka tak yakin dengan Quran, ragu-ragu. Sampai Allah cabar tadi, kan boleh buat, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, sehingga Allah kata fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu dengan api neraka, kata Allah. Maksud daripada siapa yang ragu-ragu dengan Quran, kamu tak takut ke dengan neraka? Yang mana bahan bakaran yang disebutkan tadi, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, bahan bakaran api neraka itu terdiri daripada kalangan orang yang kafir dan juga batu-batu patung berhala. Bahan bakar api neraka. Neraka dah ada dah sekarang, syurga pun dah ada dah, yang disebut Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Adlin dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat bagi orang yang tak yakin, maksud dia pun tak percaya, dan bila tak percaya dia pun nak baca ke Quran tak. Baik, itu hubung kaitan. Bila mana kita resah, gundah gulana, macam mana hidup aku ni, aku tak tahulah, aku tak berti lah ini, macam-macam hal itu ini pun semua. Solat yang kedua, Quran. Disebut bila kita dah baca, kemudian tadabbur, tafahum, dapat pula faham apa yang ada dalam Quran, kalau lebih lagi secara mendalam, ngaji tafsir dan sebagainya. Kemudian merenungi kehidupan dunia dengan sepenuh hati, tengok apa yang kata dunia ni, adakah itu yang utama ataupun akhirat. Stand kita faham bahawa akhirat itu yang lebih utama, yang abadi. Jadi dunia ni sebagai hiasan, syahwat, keinginan yang mendorong kepada banyaknya oleh nafsu. Maka kita kata tak boleh, kalau aku ikut cara dunia aku akan rosak, maka ambil akhirat. Memang kita rasa kadang takut kehilangan dunia, takut.
takut kehilangan duit, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Kita takut lagi apa di dunia ni, wa anfus, kehilangan nyawa. Kita takut. Siapa rasa berani nak mati awal? Berani kita, tuan. Walaupun mati tu kita tak pasti, entah hari ni ke, malam ni ke, besok sakit dada, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah meninggal Syanu yang kena langgar kereta api kemarin di Pasir Mah. Umur ni, umur 21 tahun tak silap, kena langgar kereta api. Pukul apa? 4:30 pagi ke gitu lah, lebih kurang. Tak sangka pun mati macam tu je. Tu yang kena apa namanya, kepala air di Kemaman, 7 orang sekali. Allah, mana nak sangka, mandi habis 7 anak meninggal, 1 liang ditanam. Memang kita tak nak lah mati awal. Kita tak nak pun, kadang-kadang kita nak dengar mati ni. Perkara mati kita tak nak dengar, sebab dia menghapuskan kelazatan dunia. Ini disebut ni. Taklah kita memperbanyakkan, kata Nabi, aksiru hadhimil ladzati, perbanyakkan suatu ingatan yang melenyapkan kelazatan dunia. Disebutkan tadi, menung balik keadaan dunia sepenuh. Adakah dunia yang aku nak cari, ataupun dunia ni sekadar jabatan ataupun ladang untuk kita bercucuk tanam? Dunia madra'atul akhirah. Madra'ah ni tempat bercucuk tanam esok akhirat yang kita nak tuai, nak ambil hasil. Balik, wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah sebut dalam Quran, tidaklah hidup di dunia melainkan la'ibun wa lahwun, main-main, sia-sia belaka. Wala darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Dan akhirat itu, kata Allah, adalah yang terbaik, yakni bagi orang yang mahu bertakwa. Tu yang kata korban tadi. Kalau orang yang ingat akhirat, dia tak fikir pun daging tu dia nak cari, nak rebut, nak makan. Tak dapat pun tak apalah. Dia pun tak ambil tahu, bukan tak ambil tahu apa. Yang dia nak agihkan kepada orang yang lebih memerlukan, fuqara, masakin. Aku ni boleh katakan selang 3 hari daging, kadang-kadang 2 hari sekali daging. Jenuh dah dengan kari daging, dengan macam-macam, rendang itu, rendang ini. Tak larat dah dengan daging. Ini bagi orang yang memikirkan untuk negeri akhirat. Jadi disebut, tengok kepada dunia, apakah yang kita nak dunia ni? Sekadar kita ambil untuk akhirat, ataupun kita mengejar, memburu dunia. Kemudian disebut lagi keseimbangan dalam segala hal. Ini pun kita kena tengok sehari apa yang kita buat, kena imbang dunia dengan akhirat. Walaupun sibuk mesyuarat kerja dan seumpama berniaga, tapi jangan lupa sembahyang. Itu berniaga. Tak kira lah berniaga ayam ke, berniaga nasi lemak ke, berniaga itu ini apa semua, roti canai ke. Itu sembahyang. Ambil waktu untuk kita sembahyang beberapa minit masa malam umpamanya. Kita takut ni keberkatan hilang daripada perniagaan. Sebab apa dia? Sebab tak sembahyang. Sebab itu orang yang berniaga ni kena baca juga beberapa perkara yang perlu ada pada diri dia. Ya, bukan sekadar dia berniaga untung. Syukur tu nak lihat bagaimana dia bersyukur dengan Allah. Kita dah berniaga 11 bulan. Bulan Ramadan berhentilah sekejap, rehat. Nak bagilah diri ni berehat untuk tumpu pada ibadah solat tarawih umpamanya. Ni dah 11 bulan di pulun Ramadan sampai tak sempat nak pergi masjid. Oh tuan-tuan, tinggal pula Isyak, tarawih tak peduli. Itu kita kata tamak sangat dengan hal dunia. Duit tadilah. Dia tak buat tadi keseimbangan. Patut dia mesti ada keseimbangan, kan. Agak-agak kalau timbang tu tak apalah, lebih niat sedekah, kan dah pahala. Niaga nasi lemak tak kira apa pun. Apalah aku niat bagi telur ni tebal sikit, lebih sikit. Ya, niat tu sedekah. Niat tu Allah dah tahu dah. Sebab itu perniagaan pun dia ada, dia punya disiplin dia, akhlak dia, dan keindahan dalam akhlak. Ini pun begitu juga. Pada setiap hari keindahan dalam akhlak, kita kena tunjukkan akhlak yang mulia dan kerelaan dengan semua yang Allah berikan. Jadi kita kena redha
Sama ada niagaan kita laku tak laku pun alhamdulillah, laku alhamdulillah. Laku tu lebih lagi lah. Hak tak laku pun alhamdulillah. Kita kena rela ni redha. Apa juga akan berlaku pada hari itu, kita kena redha. Kita tak tahu ni besok lah. Tak demam ke, tak larat kita letih ke, ataupun macam-macam musibah. Kita kena terima. Kita standby dah. Hari ni, malam ni pun dah standby dah. Apa akan berlaku malam ni bagi besok pula. Itu contoh. Maknanya ini semua yang disuruh supaya setiap hari itu kita memiliki, maksud dia kita dah bersedia dengan segala kemungkinan. Perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesihatan jiwa dan raga serta memberi manfaat kepada orang lain. Ini kita memenuhi aktiviti rutin harian kita dengan perkara yang Allah redha. So kita tak adalah bimbang, kita tak adalah sedih, kita tak adalah rasa gundah gulana dan kecewa dengan apa-apa kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku. Sebab tadi semua dah kita fahami dah. Ni kita kena buat secara istiqamah, tuan. Saya pun bukan setakat mengajar, tapi kita mengambil iktibar bersama, secara bersama. Benda ni kita kongsi, kan? Sebab itu dikatakan tadi majlis perkongsian ilmu. Baik, kemudian disebut bawah itu, untuk hari ini anda mesti memulai membahagi waktu dengan bijak. Agihkan waktu masa kita, masa untuk Allah, masa untuk manusia. Umpamanya hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal, hubungan horizontal, manusia dengan manusia pun ada. Bahagikan bagaimana kita dengan keluarga, dengan kemudian dengan majikan. Kalau kerja masjid, takkan kita tak pergi langsung. Kalau sibuk siang, mungkin malam kita boleh hadir. Dan ini di antara aktiviti masyarakat juga. Jadi kalau setiap minit seakan ribuan tahun, setiap minit kita rasa macam tadi, dia untuk manfaat, bukan untuk sehari, untuk 2 hari. Kita rasa macam ribuan tahun, dan setiap detik seakan ratusan tahun. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyak pada hari itu. Disuruh jangan kita membazir waktu, membazir masa. Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Al-Hidayah An-Nubuwah lil Qalb, yang disebut kitab petunjuk nabawi bagi hati, dikarang oleh seorang ulama hadis Jordan, Syekh Dr. Syaraf Al-Qudah. Kitab tu menyebut hadis yang diletakkan hadis pertama ujian dengan nikmat, iaitu Nabi ada bersabda, Nabi kata pada dia, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Nabi kata ada 2 nikmat terpedaya oleh ramai umat manusia dengannya, iaitu yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat waktu. Ni yang kata wal asri, waktu, masa lapang. Hadis lain Nabi kata wal faragha qabla syughlik. Maksud dia waktu lapang kamu kena rebut sebelum datang syughlik, iaitu waktu sibuk. Waktu lapang, malam kita tak ada apa aktiviti sangat, kerja dah habis dah. Ini pula orang dah pencin dan sebagainya, tak ada apa dah pun duduk di rumah. Kecuali kalau dah memang dia tak boleh duduk di rumah, dia tak boleh berdiam diri jenis. Kalau dia ni memang tak boleh diam, mesti ada nak buat benda. Walaupun macam tu, takkan kita kata malam dengan Allah pun kita tak ada masa. Sedangkan Nabi sebut ni, kamu tak syukur di atas nikmat waktu lapang. Jangan tunggu waktu lapang baru kamu nak hadir majlis ilmu. Kamulah sendiri yang kena lapangkan masa untuk hadir majlis ilmu, nak solat berjamaah. Bila lagi? Ni yang Nabi kata ramai orang terpedaya dengan nikmat waktu lapang. Nak sebut tadi, sebab dikatakan tadi masa. Tidak appreciate. Ramai orang yang tidak hargai waktu yang ada. Sehingga Allah bersumpah waktu wal qasam wal asri. Sesuatu yang Allah sumpah, ciri dia yang pertama manusia tak boleh buat. Waktu manusia tak boleh buat. Daripada 24 jam nak kurang 23 tak boleh, ataupun nak tambah jadi 25 jam tak boleh. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri Allah bersumpah waktu wal qasam, Allah nak beritahu sesuatu yang amat penting. Apa dia yang Allah nak bagi tahu benda penting ni? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, khusri. Awal lagi Allah sebut manusia berada dalam kerugian. Artinya mesti Allah nak beritahu ni yang terdahulu ni, inilah yang ramai orang berada dalam kerugian. Baru Allah sebut siapa dia yang tak rugi, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Lepas tu wa amilus solihat, iaitu orang yang beramal dengan amalan salih. Kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Bila Allah bersumpah wal asri, macam itulah tuan kita sebut, bahagikan waktu, hargai waktu, walaupun kan lama 45 minit campurlah semayang 1 jam lah, maghrib nak ke isyak. Kita berkuliah di tengah-tengah, in between antara maghrib dengan isyak, pula malaikat turun, kata Nabi, ajnihataha la tad'u ajnihataha. Malaikat turun ni mengembangkan sayap dia. Di antara kita ni, in between, kita ada sayap para malaikat Allah. Mula hadis kata sayap malaikat itu adalah kehebatan. Ini yang kita ada pada malam ni. Yang hadir, alhamdulillah, rezeki kita dengan malaikat, tuan. Waktu yang ada lebih kurang 1 jam. Lepas ni kita masing-masing aktiviti. Ada nak makan, ada nak, ya, macam-macam lah. Ya, ada nak masak mungkin barangkali, ada nak main dengan anak cucu dan sebagainya, nak menyembah dengan isteri. Kalau kita ambil macam ni tiap-tiap hari, lebih kurang 1 jam berada di masjid, 1 jam berada di masjid, siang sibuk dengan kerja, kita kata mula dengan suatu langkah yang baik. Lebih-lebih lagi pula kita lepas daripada raya korban. Kita tak nak korban, tuan-tuan. Waktu buat ibadat korban, kita boleh datang masjid, berebut nak daging. Habis ibadat korban, ribul khuyub. Apa makna langkah kaki kita pada hari yang dilaksanakan ibadat korban 10, 11, 12 dan 13? Sama juga kalau nak cakap bagi orang yang balik haji, sekurang-kurang kita nampak mereka bila mana mereka melontar jamrah Aqabah, Sughra, Ula, Wusta dan sebagainya. Kita nak tengok kebencian meluap-luap kepada iblis dan syaitan, sebagaimana Ibrahim, isterinya Hajar, anak Ismail baling ke arah iblis dan syaitan, menghasut bila mana Nabi Allah Ibrahim nak menyembelih anak Ismail atas perintah Allah. Syaitan ganggu sewaktu nak sampai ke Jabal Qurban, daripada Mekah nak ke Mina. Dia ada satu bukit Jabal Qurban, di situlah majlis penyembelihan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, nak dilaksanakan. Datang iblis, syaitan, hasut. Jangan, Ibrahim gila ke nak bunuh anak? Hajar, jangan terimalah. Apa ni, suami zalim. Ismail, gila ke bapak kamu ni nak bunuh kamu, nak sembelih? Kan dia ada banyak binatang, kambing, biri-biri, ternakan dan sebagainya. Dia hasut ni, iblis dan syaitan. Baling batu ni. Di situlah simboliknya yang orang buat haji membaling ataupun melontar jamrah pada waktu bila? 10, 11, 12. Nak sebutnya ini kerja haji. So kita nak balik daripada haji, ada kesan lah. Tak nak kita kata balik haji. Lepas tu kita tanya haji buat haji apa baru ni di Mekah? Saya buat haji mabrur. Boy, sedap jawab, haji mabrur. Orang tanya tu bukan tanya sebab nak tahu haji mabrur. Mabrur ni Allah yang kurnia. Maksud haji pergi baru ni, haji buat haji ifrad ke tamattu ke haji qiran, tu yang saya nak tahu, bukan haji mabrur. Nak saya buat haji mabrur, tuan-tuan, ghaflah jinggar kita kata kalau orang Penang. Bukan itu yang kita nak. Kita nak jenis haji apa yang dia buat. Dia kira mabrur dia. Kalau mabrur duk merokok balik, sama juga, tuan-tuan. Jamak lah. Bukan nak kata orang sini, lebih kurang lah, tuan-tuan. Dia balik daripada haji duk pukul berkebut, pukul sekotak, 2 kotak. Haji macam mana ni? Tuan-tuan, pergilah tuan-tuan. Haji kalau umrah pun sama, haji pun sama. Ramai orang Malaysia duk berkebun, merokok dekat tangga hotel. Saya kata, tu pergi haji tu. Taklah simpan-simpan lah benda-benda tu yang semua orang sedia maklum. Fatwa, kalau kata fatwa kontroversi pun, kita kata ini pandangan pendapat ulama antara Syekh Dr. Yusuf Qardawi, marhum al-Allamah Dr. Yusuf Qardawi sebut haram kan rokok ni. Nak kata apa lagi? Nak ambil juga yang dia kata makruh je, bukan haram.
Ni kita buat haji ni kalau boleh simpan lah. Benda-benda macam tu tak nak lah bawa di Mekah kan. Dia tak isyak lah di dalam Masjidil Haram tu. Tapi nu dekat tangga hotel nu dekat ujung-ujung tangga nampak ni orang Malaysia ni. Ujung tak nampak orang Tambun. Kalau nampak yang mengaji tuan kena tegur. Mika merokok yuk ngaji dengan teman ni. Contoh gitulah. So maksud dia kita nak something. Kerana itu bila buat ibadat korban, apa yang kita korbankan? Di antara kata ulama, korbankan sifat-sifat bahimiah, sifat kebinatangan, termasuk kebinatangan buas, nafsu dan sebagainya. Yang tu kita nak selaras. So baru kita nampak yang disebutkan kita tidak ada rasa sedih, kita tidak ada rasa bimbang, kecewa yang berterusan. Sebab itu tadi kita faham bagaimana masa tadi ya. Masa itu cukup berharga. Kalau kita selesaikan masa yang ada itu dengan perkara yang bermanfaat, maka itulah yang dapat meredakan rasa hati yang disebutkan tadi, takut, resah, sedih dan sebagainya. Kemudian tanamlah kata Tuan kitab kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, memelihara indahnya kehidupan, meminta keampunan daripada berbagai dosa yang telah dilakukan, mengingati Tuhan dan mempersiapkan diri untuk pergi jauh, yakni mengharapnya. Jadi maksud dia Tuan kitab mengatakan bahawa pada hari yang kita ada ni hari ni milik kita, buatlah sebanyak-banyak kebaikan ya. Kalau katakan tadi ingat kepada Allah, berbagai-bagai cara kita mengingati Allah. Ingat mati pun ingat Allah ya. Kemudian zikir, macam mana Nabi Allah Ayub yang diuji oleh Allah, dikatakan dia ni tak boleh nak menguruskan diri dia. Sakit yang dia tak dapat, dia tak boleh nak uruskan diri dia. Hanya dikatakan mulutnya, hanya mulut sahaja boleh berzikir ya, dan hatinya mengingati Allah. Itu dia. Allah uji Nabi Ayub ni teruk. Sakit dia bukan main-main, derita 18 tahun. Isterinya ramai, habis lari, tinggal seorang. Anak ramai, habis mati. Harta di satu daerah Haran dekat San Liurfa yang saya pergi baru ni dalam misi sampaikan bantuan manusiaan gempa bumi di dua negeri, satu di Yaman dan satu lagi San Liurfa. Turki ni banyak negeri, berpuluh negeri, dan di situ di San Liurfa ada dua sejarah Nabi yang kita boleh ambil. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, dan yang keduanya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ya, di situ kalau siapa pergi Turki, pergilah di sempadan dengan apa nama Syria, dan di situ juga disebut dulu adalah kerajaan Babylon kan. Kalau kita sebut Babylon, itu di antara di sempadan Iraq, Syria dengan Turki, tempat kelahiran Nabi Allah Ibrahim di situ. Dan nak ceritanya itulah Nabi Allah Ayub, deritanya, sakitnya, sengsara yang amat sangat. Azan.
Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Maka tadi disebut pada hari yang perlu kita memanfaatkan, di antaranya amalan mengingati Tuhan dengan cara kita berzikir, zikir lepas solat, dan juga pada setiap waktu, pada setiap masa, dengan zikir yang dapat kita jiwai zikir itu untuk menjadi hamba yang benar-benar bersih. Sebab zikir itu dua, dia nak menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Macam Ibnu Umar Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar ni, dia Abdullah bin Umar, dia sebiji macam Nabi. Macam kita kata copy paste Nabi, macam tu lah Umar. Apa dia, Abdullah bin Umar tengok watak Nabi macam Ibnu Umar Al-Khattab. Cara dia berjalan, cara dia makan, cara bercakap, cara dia bergaul, dan cara beramal. Maka kata Ibnu Umar, Rasulullah pada 10 hari Zulhijjah yang Allah bersumpah, wal fajri wal layalin ashri, demi waktu fajar dan demi 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ulama sepakat menyebut 10 itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Walaupun ada ulama menyebut 10 hari di bulan Muharram, 1 hingga 10 Muharram, dan ada juga ulama menyebut 10 malam itu dikatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi ulama sepakat menyebut walayalin ashri, Allah bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Apa di antara amalan zikir Nabi? Kata Ibnu Umar, yang Nabi beramal dengannya ialah yang pertama, iaitu Nabi perbanyakkan takbir daripada 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Walaupun dah lepas, tak apalah, kita ambil dia punya apa dia sunnahnya. Baik, selain daripada takbir, maka Nabi bertahlil la ilaha illallah, perbanyakkan tahlil 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga, kata Ibnu Umar, maka Nabi perbanyakkan tahmid alhamdulillah. Bolehlah kita nak zikir lain, istighfar boleh, kemudian daripada ismun min asmaul husna, ya ghafar, ya ghafar, ya, ataupun ya qudus, ya jabbar, ya qahar, boleh je, ya halim. Tapi itu antaranya zikir yang Nabi amal 10 hari yang Nabi perbanyakkan. Artinya nak zikir apa? Zikir yang penting ialah sesuatu yang mengingati Allah. Tak cukup sekadar sembahyang, tak cukup dengan Quran. Tambah lagi tuan-tuan, untuk disebutkan tadi, mengambil manfaat untuk hari yang kita miliki, supaya nak menghilangkan kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan. Itu cara tuan kitab maklum pada kita melalui kitab La Tahzan. Dan begitu juga mempersiapkan diri kita untuk pergi jauh. Artinya kita nak balik pada Allah, kita nak kembali pada Allah, ya. Disebut akthiru, disebut hendaklah kamu memperbanyakkan akthiru zikril maut, perbanyakkan zikir kematian, ingatan kamu kepada kematian. Kenapa? Nabi kata ulaika humul aqyas. Orang yang banyak zikir maut, ingat mati, maka dia orang yang cerdik, aqyas.
wa asyadduhum isti'dadan lahu, pasti dia akan buat suatu persiapan, persediaan ni yang kita nak pergi jauh ni, persiapan kita. Dan Nabi kata zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang ada persiapan nak pulang ke rahmatullah, maka perginya dunia memuliakan dan akhirat menghormati dirinya. Itu kelebihan orang yang membuat persiapan untuk kematian. Dengan demikian, hidup anda pada hari ini akan penuh kebahagiaan, rasa aman, tenteram, serta menerima rezeki isteri, suami, anak-anak, tugas-tugas, tempat tinggal dan ilmu pengetahuan dengan tangan terbuka dan rasa syukur. Ini yang kita nak ni. Tapi bila kita nak yang disebutkan tadi, tanpa buat apa yang dan kita tak buat apa yang disuruh oleh Tuhan kita tadi, macam mana kita nak dapat tadi rasa aman, rezeki murah, dengan isteri tenang, kita tengok suami pun begitu juga, rasa seronok, anak-anak yang disebut qurratu a'yun, anak-anak yang sejuk mata memandang, termasuk juga tadi dengan ilmu yang kita senang nak pergi majlis-majlis ilmu, walaupun jauh, dekat tu tentu dah, jauh pun dia sanggup hadir, dia sanggup datang. Saya ada kuliah bulanan di Masjid Ridwaniyah, daerah Kuala Kangsar. Hak yang mari mengaji di Masjid Ridwaniyah daripada Sungai Siput ada, daripada Lenggong ada tuan-tuan. Bro, kita dekat berbenar lah setakat Tanjung Rambutan ni, Ulu Kinta ni, ya Allah. Kan, berapa langkah dah sampai naik motor, nak kereta. Saya mengajar di Pondok Mu'alim di Slim River, Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Datang daripada Manjung, tuan-tuan, daripada konvoi naik motor, daripada Manjung Lumut datang pergi Slim River tu nak mengaji kuliah duha. Lepas tu balik, tuan-tuan, sanggup tak sanggup agak-agak kita fikir balik menung, entahlah, aku nak mayang jemaah 5 waktu sehari semalam, subuh nak pergi masjid Lembah Permai pun belum tentu. Ni daripada Manjung nak pergi Slim River, keluar model lagi, kan? Dia nak makan itu ni minyak pun semua. Tapi sanggup dia kerana apa? Dia tahu di sebalik yang tersirat, nak meninggalkan isteri kan mudah, kan? Kita nak keluar daripada rumah nak tinggal isteri ni, cukup jaga kita pula petah lagi jenis TV. Tahu TV tuan-tuan? Kan TV lain, boleh tengok Astro. TV jenis takut mini, berdehem dengan isteri. Tahu dah, dia nak tanya tu, aku nak ke mana ni, duk berdehem, tahu dah. Tak sajalah abang tak ada ke mana pun, tak ada yang pun tak tanya abang nak ke mana. Dah faham dah kan? Tak berani. Bukan orang sini lah, orang Tanjung Rambutan sini tak apa lagi Tambun. Bukan senang nak ceritanya, jauh. Sanggup. Satu orang sahabat, bila tengok sahabat Nabi ni, dia datang solat berjemaah tiap-tiap waktu, jarak jauh, jalan kaki, sampai minta isteri dia gini, yang kita hadiahkan dia satu kenderaan. Dia datang ke masjid, jauh jalan. Kalau sini apa dia Tambun, mungkin dia duduk di Cemor. Dia bercemor nak datang sini semata-mata nak sembahyang berjemaah. Lepas tu bila mana nak belikan kenderaan, tak adalah BMW, bukanlah Merc, tidaklah, mungkin keldai ke gitulah, nak memudahkan dia ulang alik daripada rumah, sebab dia berjalan kaki jauh. Jadi bila mana ditawarkan, dia kata tak apalah, biarlah dia berjalan kaki. Dia rela berjalan kaki, sebab selangkah kaki dia berjalan, maka diampuni dosa oleh Allah. Selangkah lagi dia berjalan, Allah ganjarkan ganjaran pahala. Selangkah lagi dia berjalan, maka Allah akan angkat darjat dia. Itu je dijawab. Lebih rela dia berjalan kaki daripada kenderaan. Jauh nak mencerita kesanggupan orang yang nampak fadilat solat tu, solat berjamaah, dan yang kedua dia pengimarahan masjid. Kita yang dekat belum tentu lagi. Itulah nak mengenangkan, saya kena sebut awal tadi, sembahyang yang terbaik adalah di zaman Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Kita dah 1440 tahun dah Rasulullah meninggalkan kita, maka sudah tentu kualiti sembahyang kita tak sama dengan kualiti nu di zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Khusyuknya lain, cara kita sembahyang lain, kesanggupan jihad kita tak sama dengan zaman yang paling berkualiti pada waktu itu. Itulah sikit sebanyak tuan yang kita dapat fahami tadi. Dan itu akhirnya ayat yang
disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 144, firman Allah, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Terimalah semua yang telah Allah berikan kepada kamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Akhirnya yang kita appreciate hari yang Allah bagi pada kita pada hari ini, yang kita pilih untuk beramal, maka kitalah di antara mudah-mudahan termasuk daripada kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu kita akan sambung pada kuliah bulan depan. Hidup anda pada hari ini juga tanpa kesedihan, gangguan yang lain. Kita akan sambung pada kuliah nanti. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabbal islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang solat berjemaah, apa hukumnya orang yang memang pentingkan jemaah tapi kerap dia masbuk? Maksud dia apa namanya, kita kena usaha supaya kita tak jadi orang masbuk. Yang sebaik-baiknya kita makmum bersama dengan imam punya takbir, itu yang terbaik. Imam takbir, kita takbir. Masbuk ni ialah kita datang lewat kan, imam dah angkat takbir, kita datang kemudian, sama ada kita datang dah imam dah rakaat kedua ataupun ketiga, Malaysia 4 rakaat. Tapi mungkin masbuk tu ada sebab-sebab tertentu, tak apalah, yang penting dia berjemaah juga di masjid. Cuma janganlah setiap waktu jadi masbuk. Nak tengok juga kan, sengaja dia jadi masbuk, tak jadi juga. Boleh datang awal-awal lah. Dia kata tak apalah, ni baru lagi, imam pun dekat pertama, berkena roti canai dulu di depan, 2 keping di baru ni kan. Tuan-tuan memang bukan lagi masbuk, takut mabuk roti canai terus, tak jadi apa. Yang penting dia solat berjamaah. So yang terbaik saya kata tadi, dia berimam, bermula daripada takbir bersama dengan imam, itu yang terbaik. Kalau tak dapat juga, maknanya imam dah baca Fatihah, ataupun imam dah baca surah lain selepas Fatihah, tapi dia sempat baca Fatihah, muafiq, dia sempat baca Fatihah, dia kira okey lagi lah. Yang penting dia solat berjemaah, itulah yang penting. Soal masbuk tu tengok keadaan, apa sebab. Kalau ada sebab-sebab tertentu masbuk kan, tapi manjang 5 waktu masbuk pun tak ada juga, kena perbaikilah. Itulah jawapannya lebih kurang. Allah Allahu Akbar. Allah